السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطا مستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram Al-Muhtaram Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita. Masih lagi dalam bab ada adab guru dan penuntut ilmu. Masuk kepada adab dalam menuntut ilmu Al-Quran itu adalah berlemah lembut. Berlemah lembut. Bukan lemah lembut ni maknanya kita orang lelaki jadi lembek macam orang perempuan, bukan macam tu. Agama mengajar kita dengan sikap lemah lembut. Lemah lembut. Dan tidak boleh kasar-kasar, tidak boleh keras-keras. Terutamanya dalam bidang ilmu, dia jangan keras sangat. Sekali-sekala kena keras. Tapi kalau selalu keras, orang akan jadi serik dan orang tak minat dengan ilmu agama tersebut. Apatah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama pun kalau keras manjang, orang tak minat dengan ilmu agama. Kita pun kalau mendidik, menasihati orang, bahasa kita, cara nasihat itu mesti sesuai dan tidak terlalu keras dalam keadaan-keadaan tertentu. Rupa ada tuntutan. Berlemah lembut. Dia hendaklah berlemah lembut dengan orang yang mempelajari Al-Quran daripadanya, mengalu-alukannya dan berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaan mereka berdua ketika itu. Dia kata apa tuan-tuan? Dengan orang yang belajar Quran ni. Belajar Quran ni, belajar ilmu Quran ni tak macam belajar ilmu lain. Selalu saya sebut dengan tuan-tuan, belajar ilmu Quran ni kadang-kadang bersegan-segan orang datang. Belajar ilmu Quran ni tak macam kita belajar ilmu lain. Ilmu lain kita boleh dengar saja. Dia tidak ada interaction two way, dua pihak tak ada. Tapi ilmu Quran, bila mana guru mengajar, anak murid dengar, anak murid baca, guru kena dengar dan dia mesti perbetulkan dan buat penambahbaikan dalam perkara-perkara tersebut. Jadi bila keadaan itu ada dua komunikasi, dua pihak yang berkomunikasi, maka pastikan komunikasi itu berlaku dalam keadaan yang baik. Saya tahu kita daripada kecil dulu kita diajar membaca Al-Quran ni dengan apa? Dengan rotan. Mana ada orang dalam masjid ni tak pernah kena rotan pasal mengaji Quran? Kena belaka. Apakah itu satu cara yang agak keras? Sesuai, dia lemah lembut. Itu lemah lembut, tetapi lemah lembut di zaman kita. Di zaman kita. Kalau tak ada rotan tu, tak pandai sampai ketua kita Quran ni. Tetapi perubahan masa tu dia berlaku. Penggunaan rotan mungkin tidak sesuai di zaman ini. Di zaman ini mungkin tidak sesuai. Dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin dia menjadi sesuai. Tetapi
dalam keadaan tertentu mungkin juga tidak sesuai. Sebagai contoh, guru, satu orang ustaz, satu orang guru, satu orang cikgu akan lebih, dia kata, touching bila mana dia bukan hanya bersifat dengan sifat-sifat garang, ada masa dia lunak. Kalau dia garang 24 jam, orang pun tak suka nak belajar dengan dia, tuan-tuan. Orang tak suka. Kita perlu ada waktu tegas, ada waktu lembut, ada waktu keras, ada waktu kita bersikap dengan sikap lunak. Nabi SAW dalam memberikan agama kepada orang, Nabi tengok Nabi beri agama kepada orang bagaimana? Tengok bagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah. Ada bentuk paksaan? Tak ada. Nabi mengajar ilmu agama kepada orang dengan bahasa-bahasa yang lunak. Sebab itu, saya secara peribadi, saya kurang berminat, kurang seronok bila mana ada orang-orang yang mengajar. Tak kiralah dalam bidang ilmu agama ataupun dalam bidang ilmu apa pun, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai. Seperti bahasa-bahasa yang kita sebut agak kotor. Bangang contoh sebut bodoh. Perkataan-perkataan begini sebenarnya ada orang kata dia sesuai mengikut huruf tempatan. Pada saya Nabi SAW menyampaikan agama dengan bahasa yang paling lunak. Tengok bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran kepada kita. Bahasa-bahasanya indah-indah. Bagaimana Nabi SAW berdakwah. Nabi dakwah bukan dakwah pada orang-orang baik. Nabi dakwah dengan orang-orang jahat. Orang Mekah tu jahat, tuan-tuan. Orang Mekah ni jahat. Abu Jahal dengan konco-konconya, kalau buat reaction pada Nabi, bukan buat sikit-sikit, buat teruk-teruk. Kalau kata baling batu, bukan batu-batu kecil-kecil, batu-batu besar, baling sampai berdarah Nabi. Tapi apa reaction Nabi, tindak balas Nabi kepada perbuatan kasar mereka itu? No. Nabi tidak pernah membalas kekasaran itu dengan kekasaran. Sebab itu dalam peristiwa Perang Uhud, Perang Uhud itu perang yang sangat terkesan kepada orang Islam. Kenapa, tuan-tuan? Perang itu perang yang melampau. Bukan melampau apa? Melampau daripada sudut perangai orang-orang kafir Mekah ni. Bila dia menguasai peperangan, bukan kata dia menang, sebenarnya dia tak menang mana pun. Bila mana dia nampak menguasai peperangan dan dia berjaya membunuh orang-orang Islam tertentu dalam perang tersebut, termasuk Sayyidina Hamzah. Perangai orang Arab jahiliah ni apa, tuan-tuan? Nak melepaskan geram dia, dia pergi cari ni mayat-mayat orang Islam ni, dia rosakkan mayat rosak. Termasuklah Sayyidina Hamzah. Dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hatinya. Itu yang kita tahu, yang kerak telinga, potong hidung, dia buat pada mayat-mayat orang Islam macam tu. Tak cukup dengan itu, ada mayat yang dicincang. Jahat. Itu bukan etika berperang. Berperang dah mati-matilah. Kita benarkan waktu orang pergi ambil mayat. Tak? Kita kata okey, kita gencatan senjata dulu, dalam tempoh 2 jam, awak datang ambil mayat kawan awak, kami datang ambil mayat kawan kami. Itu etika perang. Tapi perangai Arab jahiliah nak melepaskan geram dia, nak melepaskan puas hati dia, rosakkan mayat-mayat orang Islam ketika itu. Nabi SAW sebut bila mana tengok mayat orang-orang Islam yang dirosakkan. Nabi kata apa? Demi Allah, kalaulah satu hari nanti Allah Ta'ala beri kami kemenangan, kami akan memperlakukan lebih teruk daripada ini. Kata Nabi, kalaulah kami diberikan kemenangan, kami akan buat lebih teruk daripada apa yang mereka buat. Makna Nabi kata kalau nak cincang betul-betul mayat orang kafir ni, kata Nabi. Allah Ta'ala turun ayat Quran dalam ayat yang memujuk Nabi, menyuruh Nabi bersabar. Sesungguhnya orang bersabar itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Islam. Islam tidak mengajar kita bila mana menyampaikan dakwah, menyampaikan agama dengan bahasa-bahasa keras. Tuan-tuan tahu bagaimana Islam dapat dipanuti oleh orang ramai. Sebahagiannya kerana melihat keindahan agama Islam itu daripada sudut lemah lembutnya orang Islam itu. Ya. Kita lihat bagaimana, saya banyak kali sebut benda ni, tuan-tuan. Dalam kita menuntut ilmu,
dalam kita menyebar dakwah, dalam kita menyampaikan kebaikan, jangan keras. Tunjukkan akhlak yang lemah lembut. Satu orang doktor, saya tak ingat nama dia, tapi nama dia popular di Amerika. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan. Satu orang doktor, orang Islam di Amerika. Anak dia dibunuh. Kan tuan-tuan tahu cerita ni kan? Satu orang doktor Islam. Hari tu Malaysia pun ada invite dia datang beritahu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Seorang lelaki, anak dia dibunuh. Anak dia kerja apa? Penghantar pizza. Tak ada apa silap, orang pergi tikam anak dia. Satu orang lelaki kulit hitam pergi tikam anak dia, mati anak dia. Kemudian bicara di mahkamah. Bicara di mahkamah. Kemudian hukuman dijatuhkan, pembunuh anak dia ni didapati bersalah dan dikenakan hukuman penjara untuk satu tempoh masa yang lama. Mahkamah di Amerika, tuan-tuan, bila bersidang, bila perbicaraan selesai, wakil keluarga mangsa, maknanya keluarga yang dibunuh, akan dipersilakan untuk menyampaikan sedikit kata-kata ucapan. Maka dia berucap, ayah yang mati dibunuh ni dia berucap. Apa yang disebut, tuan-tuan? Pertama sekali, dia datang kepada pembunuh anak dia, dia peluk pembunuh anak dia. Dia kata apa? Kamu satu orang budak muda. Saya kalau boleh, saya tak nak kamu dihukum. Kalau boleh, saya nak beri kemaafan kepada kamu. Anak dia dibunuh. Dia boleh datang memeluk pembunuh anak dia. Malah dia sebut ayat yang menghiburkan semua orang dalam mahkamah. Dia kata apa? I forgive you. Saya maafkan awak. Semua orang pasti buat silap. Tetapi Allah Ta'ala pasti menyediakan peluang kedua kepada mana-mana orang yang buat silap. Tuan-tuan, ini akhlak Islam. Bagaimana lunaknya dia kepada pembunuh anak dia. Dialog itu, video itu, ucapan itu ditonton oleh ribuan, jutaan orang di dunia. Dan berapa ramai yang masuk Islam disebabkan dialog baik, sikap lunak, berlemah lembut satu orang lelaki Islam kepada seorang orang kafir yang menjadi pembunuh kepada anak dia. Itu dia. Jadi bagaimana kita nak orang mendekati agama Islam, nak orang minat dengan agama Islam, bersikap lunak, tunjukkan kebaikan agama. Apatah lagi dalam kita menyampaikan ilmu. Jangan keras-keras. Kalau saya pun mengajar pakai rotan, tak datang, tuan-tuan. Datang lambat. Haji datang lambat masa ni. Besar 2-3 kali. Siapa nak datang kuliah macam tu? Kita maki hamun orang dalam kuliah. Kita tanya orang tak boleh jawab, kata apa ni? Dah tua-tua pun tak reti, tak faham lagi. Kasar bahasa macam tu. Siapa nak dengar? Agama bukan macam tu. Agama sifat dia memujuk agama. Kalau tidak, Allah Ta'ala takkan turunkan ayat Quran dengan bahasa-bahasa memujuk. Ni dia. Maka tiba-tiba kita nasihat orang untuk jadi baik, kita guna bahasa-bahasa kasar. Letaklah nilai rahmat sikit pada orang. Orang buat silap, selalu saya sebut dengan tuan-tuan. Kita satu orang yang tidak membuka nilai rahmat kepada manusia. Tak ada. Bila mana orang tu buat silap, kita tak buka ruang dia untuk dia kembali menjadi orang baik bersama kita. Kita tak buka ruang. Sebagai contoh, satu orang ni dia didapati bersalah. Mahkamah kata dia orang jahat. Kemudian dia menjalani hukuman untuk satu tempoh waktu. Keluar pada penjara, dia balik ke kampung. Bagaimana penerimaan orang kampung pada dia? Bekah banduan. Orang takut dengan dia. Orang tak mau kawan dengan dia. Dia datang masjid, AJK masjid mesyuarat. Ini bekah banduan, merompak dia datang masjid ni, kita dah bimbang ni. Dah bimbang. Orang kampung pun mesyuarat kampung. Ni bekah banduan ni, kalau ada rumah kena pecah lepas ni, hati-hatilah. Memang dia lah punya kerja. Satu kali dia datang semayang, dia semayang sebelah tabung. Orang dah bisik dah. Dia semayang sebelah tabung tu. Takdir Allah Ta'ala, petang tu tabung kena rompak. Siapa yang orang tuduh? Dia kena. Kenapa dia kena? Kerana ada rekod dia yang kejahatan dia pernah buat dulu. Kita tak membuka nilai rahmat kepada dia, boleh jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Saya kalau sebut dengan tuan-tuan saya ada satu orang kawan yang bertugas menjaga banduan akhir. Banduan akhir. Maknanya orang yang dihukum bunuh, dia dihukum mati, dihukum gantung, dia ni jaga. Dia beri taklimat, beri nasihat.
bimbing bagi orang-orang Islam. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata 99% lah dia kata. Boleh sebut macam tu lah. Berdasarkan pengamatan dan penglihatan dia dan apa yang dia nampak. Mereka-mereka yang dijatuhkan hukuman mati daripada orang Islam. Boleh dia kata, dia nak sebut, dia kata orang-orang ini kembali kepada Allah dalam keadaan orang-orang yang diterima amal baik. Kita belum tahu lagi, bukanlah makna kita nak kena hukum gantung. Tapi nak sebut apa tuan-tuan? Kita tak bersikap lunak dengan benda-benda yang macam ni. Kita keras. Kita kasar. Bahasa kita, ruang kita tidak diberikan kepada orang. Apatah lagi dalam konteks ilmu. Jadi jangan macam tu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Abu Harun Al-Abdi, katanya, kami datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri, lalu beliau berkata, aku mengalu-alukan kamu dengan wasiat Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Inna nasa lakum taba'un, wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard, yatafaqahuna fid din, fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Sesungguhnya manusia adalah pengikut kamu, wahai para sahabat. Sesungguhnya ramai manusia dari pelosok dunia akan datang kepada kamu untuk mempelajari agama. Apabila mereka datang kepada kamu, berilah wasiat kepada mereka dengan kebaikan. Nabi pesan pada para sahabat, lepas aku tak ada ni esok, kata Nabi, orang tak ada tempat nak tuju, orang akan cari sahabat-sahabat aku ni. Kamulah, kata Nabi. Jadi bila mana orang datang ramai-ramai cari kamu, raikan mereka, ajar mereka dengan bahasa-bahasa yang baik, pesan pada mereka dengan wasiat-wasiat yang baik. Ni Nabi pesan pada para sahabat, jangan sombong dengan ilmu yang dia ada. Jangan membodoh-bodohkan orang yang mendengar ilmu. Jangan menggunakan bahasa-bahasa kesat pada orang yang nak belajar ilmu. Jangan marah-marah, jangan tengking-tengking. Nabi pesan pada para sahabat, la taghdab, jangan marah-marah. Ada satu sahabat Nabi SAW jumpa Nabi, ya Rasulullah, beri aku nasihat. Apa benda yang aku kena buat? Nabi kata apa pada dia? La taghdab, jangan marah-marah. Nabi tak bagi kasar-kasar ni. Tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi sendiri macam mana Nabi. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya pernah cerita ni dengan tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dia satu orang yang macam mana nak sebut ya? Dia ni terkenal kerana orang takut dia. Orang takut dia bukan menampar orang. Dia bukan something. Dia bukan gangster. Tapi aura dia, orang takut dia. Orang segan dengan dia. Dia ada benda yang orang pandang ni, orang gerun. Dia ada orang gerun dia. Ni tuan-tuan, Sayyidina Umar ni disebut fizikal dia bertubuh tinggi. Dia badan dia tinggi. Kepala dia botak. Sayyidina Umar ni. Dia tak ada rambut. Sehingga Nabi nak gambarkan dia ni macam mana dia tuan-tuan. Bila mana orang ramai-ramai sampai di Mekah dalam peristiwa buat ibadat umrah bersama dengan Nabi SAW. Bila mana orang-orang Islam bersama dengan Nabi sampai di Mekah, maka di antara perkara yang menjadi rebutan para sahabat dan orang-orang Islam pada ketika itu adalah mencium Hajarul Aswad, Maka sedikit berebut. Nabi SAW bila nampak Sayyidina Umar ni macam nak pergi berebut juga, Nabi kata apa? Kamu sabar. Pasal Nabi tahu kalau Umar pergi berebut, habis terpelanting orang. Tu dia, Sayyidina Umar ni, dia punya fizikal dia, dengan rupa dia, dengan gaya dia menyebabkan orang gerun dengan dia. Satu hari tuan-tuan, dia nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pergi ke rumah Nabi. Rumah Nabi ni tuan-tuan, pada waktu siang menjadi tumpuan orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan ni ramai-ramai datang belajar ilmu rumah Nabi. Ramai. Waktu lain Nabi dengan para sahabat lelaki. Pada waktu siang pagi ni, Nabi akan menerima tetamu daripada kalangan nisa, orang-orang perempuan yang datang tanya masalah itu, ngadu macam-macam. Maka ramai-ramai duduk di rumah Nabi SAW.
Bila mana Sayyidina Umar pergi ke rumah Nabi, tuan-tuan, bila mana dia berdiri di depan pintu rumah Nabi, dia dengar dalam rumah Nabi ni riuh rendah, bising. Orang perempuan ni, tuan-tuan, kalau dia seorang dia tak bising, tapi kalau letak dia 5-6 orang, dia bising sikit. Kadang-kadang sikit, kadang-kadang boleh tahan juga bising dia. Bukan zaman kita je, tuan-tuan jangan cakap ni orang zaman Nabi dah daripada dulu lagi, orang Arab pun macam tu juga. Dia macam-macam nak cerita, tanya. Pagi ni masak apa, makan apa, beli barang kat mana, murah ke barang. Dia cerita semua benda dia nak share dengan grup dia. Nabi ni, tuan-tuan, dalam rumah Nabi bising dengan suara orang perempuan, bising. Nabi pula, dia punya style dia, Nabi akan orang nak tanya soalan dengan Nabi, datang seorang-seorang. Lepas ni orang ni, lepas ni orang ni, lepas ni orang ni. Yang tunggu giliran ni apa dia buat? Dia sembang lah, sembang. Ngungek, bising. Bila mana Sayyidina Umar sampai depan rumah Nabi, Sayyidina Umar beri salam, Assalamualaikum. Pintu tutup, perempuan duduk dalam, Nabi duduk dalam, Sayyidina Umar duduk luar. Sayyidina Umar nak masuk, dia beri salam. Bila orang di dalam ni, tuan-tuan, dengar suara Sayyidina Umar, perempuan-perempuan yang ngongek ni tadi, bising ni tadi, senyap sunyi, senyap. Ni aura. Macam kita kalau kita beri salam, orang tak takut, tuan-tuan. Kita tak ada aura, orang tak tahu orang jawab pun tidak kadang. Sayyidina Umar ni dia ada aura. Bila dia beri salam, orang dalam rumah ni senyap. Maka Nabi pun jemput Sayyidina Umar masuk. Bila Nabi jemput, tengok Sayyidina Umar masuk, Nabi pun pandang muka-muka perempuan-perempuan yang ada di rumah Nabi ni, semua macam kerja perut, senyap. Melihat keadaan itu, Nabi ketawa Nabi. Melihat keadaan itu, orang perempuan yang bising, kalau tempat saya dipanggil bising bangar lah tuan, bising sungguh. Bila nampak Sayyidina Umar ni, dia senyap sunyi macam tak ada suara, hilang mulut. Bila melihat keadaan itu, Nabi ketawa. Maka kata Nabi apa? Dia kata, ya Umar, perempuan-perempuan ni tadi bukan main bising lagi, tapi bila dia dengar suara kamu, diam mereka, hilanglah mulut-mulut mereka, kata Nabi. Nabi ni, tuan-tuan, nak ceritakan situasi apa yang berlaku. Tapi Sayyidina Umar ni dia faham lain pula. Dia faham lain. Dia ingat Nabi nak komplain dekat dia. Depan Nabi, dia orang tak takut. Dengan aku, kamu takut. Dia tak nak macam tu. Dia kata, dia pandang wanita-wanita tu dengan pandangan nak marah. Dia kata apa? Apakah kamu lebih takutkan aku daripada takutkan Nabi? Dia jerkahnya pula, tuan-tuan. Apakah kamu lebih takutkan aku berbanding takutkan Nabi? Kalau betul lah kamu lebih takutkan aku berbanding takutkan Nabi, sini aku penampar muka kamu. Lagi orang takut, tuan-tuan. Dia nak tampar orang ni. Kalau betul orang ni takut, dia lebih takut pada Nabi. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Sabar ya Umar, sabar. Nabi kata sabar. Jangankan kata orang-orang perempuan ini takut dengan kamu, kata Nabi. Kalaulah kamu melalui satu-satu lorong, di dalam lorong-lorong di bandar ataupun di pasar, kata Nabi, iblis syaitan pun tidak akan melalui lorong tersebut selagi mana bau minyak wangi kamu masih lekat di kawasan itu. Tu Nabi nak beritahu dia. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, Nabi nak gambarkan dia bukan kerana dia kasar apa tak, kerana gerun tak apa. Tapi jangan orang takut kita kerana mulut jahat, bahasa kita, kasar kita. Tengok Nabi, orang perempuan datang belajar dengan dia bising-bising. Ada Nabi jerkah-jerkah? Diam? Tak ada. Ada Nabi marah-marah? Tak ada. Bising lah kau. Yang mana aku nak jawab, aku jawab dulu. Nabi tahu. Nabi bukan orangnya sifat marah-marah, tuan-tuan. Ini dia. Tengok bab yang kedua, subtopik kedua. Salah satu lagi adab dalam kita menasihati dan dalam kita menuntut ilmu ini adalah sentiasa menasihati. Kata musannif pengarang kitab, seorang guru ni apa? Dia hendaklah bersungguh-sungguh memberi nasihat kepada mereka. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi
wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Artinya agama adalah nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, para pemimpin daripada kalangan muslimin dan orang-orang awam mereka. Kata musannif pengarang kitab, bila kita beri nasihat betul-betul, jangan main-main. Sebab itu kadang-kadang dalam kita menyampaikan nasihat, kena tengok orang ni, kena tengok masyarakat ni siapa. Siapa yang orang yang kita nak nasihatkan. Jangan terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa apa kita sebut ya. Bahasa-bahasa sarkastik sangat. Jangan banyak bahasa-bahasa sindir. Sampai orang tak faham. Kadang-kadang ada orang kan, dia nak pukul orang, dia pakai bahasa pantun. Bahasa pantun. Bila bahasa pantun, bukan semua orang faham. Ada orang tak faham. Ada orang dia dengar pantun tu, dia faham. Dia nak tunjuk dia marah. Dia tak kata saya marah. Oh, dia kata. Tuan Haji nak tanya cikgu, nak tanya ustaz. Ustaz kecil hati ke? Dia kata tak. Cuma pantun ada sebut lah, dia kata kan. Dan dia ada pantun sebut, dia kata apa? Akar nibung meresap-resap. Akar mati dalam perahu. Terbakar kampung nampak berasap. Terbakar di hati siapa yang tahu. Wah, dia pakai pantun macam tu. Jadi orang pun tak tahu dia ni marah ke. Dia ni nak cakap apa. Ada orang yang faham, oh dia marah. Ada orang yang dia lambat tangkap sikit. Orang panggil lambat pick up. Dia tak faham. Bila kita bercakap dalam bentuk nasihat, kena tengok siapa orang yang kita nasihat ni. Biar sesuai dengan umur dia. Nak beri nasihat pada orang. Dengan budak-budak, ada laras bahasa dia. Dengan orang tua, ada laras bahasa dia. Dengan orang muda, ada laras bahasa dia. Tak boleh kita nasihat budak-budak guna bahasa orang tua. Tak boleh nasihat orang tua guna bahasa budak-budak. Tak boleh. Sebab itu bila nak nasihat orang, tengok siapa orang yang kita nak nasihat ni. Supaya apa? Nasihat tu jadi baik pada dia. Tuan-tuan, nasihat satu orang budak menggunakan bahasa orang tua, dia tak faham. Nasihat orang tua guna bahasa budak-budak, terasa hati dia. Langsung kebaikan itu tidak bersama dengan dia. Sebab itu Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi kata apa? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kepada apa? Kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin daripada kalangan orang muslimin dan orang-orang awam mereka. Antara bentuk nasihat kepada Allah Ta'ala dan kitabnya ialah memuliakan pembaca dan penuntut ilmu Quran, membimbingnya kepada kebaikan, menyantuninya, membantunya dalam pelajaran semampu yang boleh, menarik hati pelajar dan berlapang dada untuk mengajarnya dengan lemah lembut serta mendorongnya belajar. Dia kata apa? Bagaimana kita memberikan nasihat kepada Allah dan kitab Allah? Adalah kita memuliakan orang-orang yang datang menuntut ilmu. Bila mana ada orang tanya soalan, jawab elok-elok. Jawab elok-elok. Layan semua soalan, layan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita faham. Ada orang dia tanya soalan. Ni nak tanya soalan pun dia ada adab dia juga. Ada orang dia tanya soalan, memang betul dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi ada juga spesies manusia, dia tanya soalan, dia nak uji orang tu tahu tak tahu. Ada ke perangai itu? Ada orang, dia tanya soalan, dia memang tak tahu. Memang dia tak tahu. Tapi ada sejenis spesies lagi, dia tanya orang soalan, bukan dia tak tahu, dia nak tengok orang yang dia tanya tu tahu tak tahu. Wah, itu perangai ada juga. Lebih teruk lagi, dia tanya satu soalan kepada orang, dia nak orang tu jawab, pukul orang lain. Ni lagi jahat dia. Dia nak tanya soalan kat kita. Selalu ustaz-ustaz jadi mangsa ni. Soalan tu dia tahu jawapan dia, tapi dia nak pukul kawan dia. Oh, dia buatlah bunyi. Saya ustaz ada sikit masalah lah. Sebenarnya nak tuju kat member ni. Orang kampung semua tahu masalah ni memang member ni seorang je. Jadi ustaz ni pun tak tahu, dia pun jawab, dia pun balun. Terasa hati member ni. Pertanyaan begitu tidak bagus. Tak bagus begitu. Kalau sekiranya pertanyaan itu bersifat aib orang, maka tanyalah dalam keadaan tertutup. Bukan tanya dalam kuliah ataupun di tempat-tempat awam. Sehingga jawapan tersebut memberikan perasaan tak selesa kepada orang yang terkena masalah itu. Jangan. Maka, guru pula tuan-tuan, janganlah sering. Ada orang dia kata apa? Saya minta maaf ya. Jangan tanya apa-apa. Saya tak suka orang tanya-tanya. Jangan macam tu. Kita buka ruang. Siapa nak tanya, tanyalah. Saya senang je. Mana yang tuan-tuan tanya, saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya cakap tak boleh jawab. Nak cakap macam mana? Jangan, ini negeri satu ni.
Orang-orang selalu saya pesan, tak kira lah ustaz ke, guru ke, kita ke, jangan jawab soalan yang bukan bidang kita. Jangan jawab soalan yang bukan bidang kita. Sebagai contoh, ada orang jumpa saya, dia komplain, dia cerita masalah dia. Dia kata dia ada masalah dalam rumah tangga. Dia ada masalah dalam rumah tangga. Dia tanya pada satu orang ni lah yang dihormat. Dia tanya, saya malam tadi terlafaz kata-kata yang macam ni. Jatuh tak talak? Tiba-tiba orang ni jawab, jatuh. Awak kena duduk asing. Dia beri jawapan macam tu. Jadi dia ni tuan-tuan, tak dipandu dia. Dia pun dah dengar. Orang ni kata jatuh, dia pun asing dalam rumah. Dia hantar bini dia ni pergi rumah anak. Dia pun duduklah seorang-seorang. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, dia jatuh. Dia jatuh di rumah. Jatuh. Tak ada orang di rumah dia. Hampir, nasib baik jiran ni, tengok lampu dia tak tutup waktu siang. Jiran panggil dia. Dia menyawat. Hampir 24 jam terterap dalam bilik air tuan-tuan. Hampir 24 jam terterap dalam bilik air. Jadi dia pun jumpa dengan saya, dia cerita. Dia kata, saya tanya kenapa, mana orang rumah? Oh, saya dengan orang rumah dah bercerai. Terperanjat saya dengar dah bercerai. Dah pergi mahkamah ke? Dia tak pergi mahkamah, buat apa dah bercerai? Saya tanya dia, siapa cakap bercerai? Dia kata dia tanya orang ni. Tuan-tuan, saya jawab, saya kata apa? Tak ada orang yang boleh menentukan orang ni bercerai atau tidak, talak jatuh atau tidak, melainkan siapa? Siapa? Mahkamah. Bukan kerja ustaz, bukan kerja tok guru. Lawyer pun tak boleh jawab. Sebab itu kalau orang tanya saya ada masalah macam ni, saya lafaz macam ni pada isteri saya. Jatuh tak talak? Saya kata, jatuh tak jatuh, pergi rujuk mahkamah. Mohon pengesahan lafaz talak di mahkamah. Bukan saya nak tentukan jatuh tak jatuh. Tuan-tuan ingat apa? Semua orang lafaz talak tu jatuh ke talak? Tak, mahkamah ada pertimbangan. Kalau sekiranya orang itu melafazkan dalam keadaan marah itu menyebabkan dia hilang waras, talak tak jatuh, ada kes macam tu. Tak kenanya dia. Akhirnya dia pergi ke mahkamah. Dia pergi mahkamah. Dia buat pengesahan cerai. Mahkamah putuskan tak jatuh talak. Nasib baik ada jiran pergi tengok dia tuan-tuan. Kalau dia kerah gitu, apa nak kata? Kalau dia kerah terus, hidup lagi orang tu sampai hari ni. Banyak umur dia. Eloklah lepas tu dia dengan bini dia. Elok balik ya. Ni nak sebut, jangan jawab benda yang bukan bidang kita. Sama juga saya sebut, bila orang tanya kita persoalan agama dalam bab-bab tertentu, kalau kita tak tahu, jangan paksa jawab. Nak juga jawab, nak jaga air muka supaya orang tak kata kita orang tak tahu. Jawab. Akhirnya kita memberikan hukum yang salah. Orang itu beribadat dengan cara yang salah yang kita berikan pada dia. Dosa dia, kita dapat dosa lebih besar daripada itu. Jangan, tak tahu. Tuan-tuan, malu ke jadi orang tak tahu ni? Tak malu pun. Dah kalau memang tak tahulah. Bukan semua benda kita tahu. Saya, mungkin dalam bidang-bidang tertentu saya tahu. Tapi ada bidang, selalunya kena tipu pun. Tegak-tegak je kan. Selalunya kena tipu. Buat rumah berapa kali kena tipu. Tak pandai. Orang kata, ni tak boleh macam ni. Kita pun dengar cakap dia, rupa tak boleh juga. Panggil orang lain pula, salah ni ustaz. Patutnya dia buat macam ni. Kata, okey buat. Tak jadi juga. Panggil orang lain, salah juga. Ini dah 4 kali esok aku maju simin sendiri ni kan. Jadi nak sebut, kita bukan pandai bidang kita. Jadi, jangan rasa kita serba tahu. Tidak ada orang serba tahu tuan-tuan. Sebab itu apa? Jangan kita memandai-mandai menyebabkan orang tidak terdorong untuk menuntut ilmu. Jangan kita jawab yang bukan-bukan sehingga orang kecil hati dengan kita. Kemudian sikit lagi. Dia hendaklah mengingatkan pelajarnya tentang kelebihan tersebut supaya ia menjadi sebab untuk meningkatkan kecergasannya, menambahkan motivasinya, membuatkannya zuhud terhadap dunia, memalingkannya daripada cenderung kepada dunia dan tertipu dengannya. Dia juga hendaklah mengingatkan para pelajarnya agar sentiasa sibuk dengan Al-Quran dan segala ilmu syariah. Ini adalah jalan yang tekun dan para hamba Allah daripada kalangan arifin. Serta merupakan kedudukan para nabi.
Semoga selawat dan salam dilimpahkan ke atas mereka. Dia kata apa tuan-tuan? Seorang guru ni, selain daripada dia mengajar ilmu, dia kena ceritakan kalau dia mengajar ilmu tu macam mana. Kebaikan daripada amalan itu. Kena cerita soal syurga. Kena cerita soal neraka. Kena bimbangkan orang tentang kubur dan sebagainya. Kena bimbangkan orang. Supaya apa? Bila orang nak buat jahat, kita cerita soal kubur, kita jadi bimbang. Sebab itu kita doa. Kita kata apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Kita doa pada orang mati kan. Ya Allah, jadikanlah kubur dia rawdatan min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratin min hufarin niran. Jangan sama sekali, ya Allah, kami minta tolong, Engkau jadikan kubur dia liang-liang daripada liang api neraka. Daripada doa ni kita tahu, kubur ni dia akan jadi dua keadaan. Pertama, taman syurga atau liang api neraka. Dua saja. Kalau dia tak dapat taman syurga, wa'ayazubillah, liang api neraka lah kubur untuk dia. Tapi kalau dia tidak mendapat, kalau dia tidak dikurniakan Allah Ta'ala, ditakdirkan dia mendapat balasan buruk, maka balasan baiklah untuk dia. Maka kita dorongkan orang, ingat, ajak orang buat baik bukan senang tuan-tuan, daripada nak menyuruh orang buat jahat. Susah nak menyuruh orang buat baik ni. Kita cerita, kena cerita, jangan jemur lah. Contoh saya sebut dengan tuan-tuan apa? Disebut dalam hadis Nabi, amalan yang boleh bawa kita pergi syurga apa? Afsyus salam, beri salam pada orang. Jumpa orang beri salam, jumpa orang beri salam. Budaya ini masih lagi tak buat. Tak buat juga. Jumpa orang tak nak juga beri salam. Dia ingat angkat tangan, yelah, kalau kita dalam kereta bolehlah angkat tangan. Angkat lampu kan. Tapi kalau kita jumpa berdepan, berilah salam. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu saja tak boleh beri salam, kan? Ada keadaan-keadaan tertentu, bila kita jumpa orang tak boleh beri salam. Yang pertama apa? Makruh beri salam. Yang pertama apa? Dia banyak kali saya sebut benda ni. Kita disuruh menyebarkan salam. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu, kita makruh beri salam pada orang tersebut. Yang pertama, orang apa? Orang tengah makan. Nampak orang tengah makan, jangan beri salam kat dia. Ini kita pergi kedai makan. Member tengah makan, kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Habis sekedai kita beri salam. Sebenarnya perbuatan itu tidak bagus. Orang tengah makan tuan-tuan, orang minum air, teh menggelegak, bukan teh tarik, teh gelegak, teh panas tu. Kita beri salam, kita nak suruh dia jawab juga. Oh, kelang kabut dia menelan air tu. Bukan melecur lidah lagi, tekak melecur. Sebab itu makruh kita beri salam pada orang makan. Biar dia makan, biar dia makan. Kemudian beri salam kepada orang tidur. Tak boleh beri salam kepada orang tidur. Waalaikumsalam. Tak boleh. Tak? Beri salam kepada orang bersemayam. Tak boleh. Tak? Lain pada tu boleh? Boleh. Kalau sekiranya kita tengah makan, orang beri salam pada kita, tak wajib pun jawab. Tak jawab pun tak apa. Jangan tuan-tuan kecil hati. Kalau orang tu tengah makan, kita beri salam kat dia, dia tak jawab. Tak apa, dia tak jawab. Tak salah. Tidak jadi salah dia tak jawab. Kenapa? Salam tu makruh. Ini kadang-kadang tak kira. Dia datang, kita pergi kenduri. Ini musim kenduri ni. Kita tengah perut lapar, tengah sedap. Dia sibuk nak beri salam. Lepas tu dah lah beri salam, bersalam pula. Kita tangan dah lah berkari. Nak salam pula, kita ulur macam gitu, ulur ketiak, segala macam kita ulur nak salam. Kita pun tengoklah keadaan orang tu macam mana. Ini kata, nak amal agama, mesti dengan cara yang baik. Inilah guru-guru kena santuni anak murid, supaya anak murid, bila beramal, amal tu mesti betul. Amalan tu mesti betul. Ni masuk musim Isra Mi'raj. Guru kena ceritakan apa peristiwa Isra Mi'raj yang sebenar yang berlaku kepada Nabi. Jangan cerita yang bukan-bukan. Nak tarik minat orang sampai kita cerita benda-benda yang tidak ada. Banyak mana kita diceritakan tentang dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi dikejar oleh jin Ifrit. Kau dengar cerita ni kan? Nabi dikejar oleh jin Ifrit. Hadis itu palsu lagi tuan-tuan. Bukan kata dhaif, palsu. Nabi dikejar oleh jin Ifrit. Sedangkan ada hadis-hadis yang sahih dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa itu tak diceritakan? Contoh kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila mana aku dalam peristiwa Isra Mi'raj,
Aku berselisih dengan malaikat. Setiap kali aku berselisih dengan malaikat-malaikat yang berjalan, kata Nabi, malaikat itu akan berhenti beri salam pada aku. Kemudian dia kata apa? Lepas malaikat ni beri salam, aku jawab, kata Nabi, malaikat pesan pada aku, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Pesan pada umat kamu, wahai Muhammad, bil hijamah. Apa ni hijamah ni, tuan-tuan? Apa? Ni cerita ni dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jangan dengar. Hadis ada dalam Sunan Ibnu Majah rupanya hadis ni. Saya pun baru jumpa. Ini yang sahih. Kenapa tak ada cerita kepada orang? Nabi kata apa? Malaikat pesan pada aku, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, pesan pada umat kamu supaya hijamah, berbekam. Tuntutan berbekam itu Nabi dapat daripada peristiwa Isra Mi'raj. Itu hadis sahih. Yang heboh duk cerita pasal jin ifrit lah, orang tua lah, duk cerita benda-benda yang tak ada kena-mengena dalam hadis. Apa? Maka inilah peranan orang-orang agama. Tuan-tuan, orang masjid, sampaikanlah kebaikan dan cerita-cerita yang benar kepada orang kampung. Jangan forward hadis-hadis palsu walaupun bunyinya baik. Ada lafaz niat masuk bulan Rejab, nanti masuk bulan Syaban ni pula ada lafaz niat lagi. Tengoklah. Saya tak pernah dengar orang ajar. Selama saya belajar kat mana-mana pun tak pernah dengar ada lafaz niat masuk bulan. Sahaja aku masuk bulan Rejab kerana Allah Ta'ala, saya tak pernah dengar yang ni. Baru ni lah saya dengar. Setelah hidup hampir 30 tahun lebih ni, inilah baru dengar. Siap ada tata cara masuk bulan Rejab pula. Ni masuk bulan Syaban ni, so dah tahu dah cerita apa nak keluar, dah boleh agak dah. Esok cerita pula buku amalan. Tutup buku amalan, buka buku baru, minta maaf semuanya. La ilaha illallah. Kadang-kadang saya selalu sebut, saya kata, buka tutup buku amalan ni, tuan-tuan ingat buku amalan ni buku 5-5 ke? Ada masa penuh, ada masa tutup, ada masa buka. Ini kalau zaman kita pun orang dah tak pakai buku dah, orang pakai tab dah, tuan-tuan, pakai canggih dah. Malaikat teknologi dia jauh lebih canggih. Kita pakai tab pun, tab kita tu ada limit. Dia punya apa tu, kapasiti dia 512 gig ke, 256 GB ke, 1 tera ke. Malaikat mana ada? Lagi canggih teknologi dia. Dan itu kita nak cerita buku lagi. Apa benda ni? Nak sangat ke buku amalan ni tutup? Buku amalan ni tutup, tuan-tuan, bila? Bila buku amalan kita tutup? Masa kita tutup mata. Tutup mata boleh buka, tak apa, tak tutup lagi. Tutup mata yang tak boleh buka ni, innalillah, tutup buku amalan. Saya depan ni, saya WhatsApp saya ucap, ni semua Syaban ni esok, cerita pasal tutup buku amalan ni, saya memang innalillah kan ni, tengoklah. Dia kata, saya benda 15 Syaban ni, kalau saya minta maaf, tutup buku amalan, saya akan jawab, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam tu, ini hadis palsu. Tidak ada penceritaan yang bunyinya macam itu. Memang amalan minta maaf tu amalan baik. Tetapi cara kita menyandarkan dengan hadis Nabi itu tidak baik. Oleh yang demikian, pastikan kita nak tunjukkan kebaikan kepada orang, kita buat kebaikan itu. Nak ajak orang buat baik, jangan sebarkan cerita-cerita yang tidak betul, terutamanya kalau disandarkan kepada hadis Nabi SAW. Maka hati-hati daripada niat dapat pahala, tiba-tiba dapat dosa tak pasal-pasal, sebab cerita benda-benda yang mengarut daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan 3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Ta'ala beri baik pada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan, kejahilan, kebaifan diri saya sendiri. Aqul qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.